Awal tahun mesti kita set goals baru, azam baru, apa kita nak achieve tahun ni, berapa banyak sales kita nak buat, apa kita nak achieve, kita nak kurus berapa banyak, apa kita nak pergi holiday ke mana, banyak gaji, kita nak tambah, pendapatan kita nak tambah kan. Inilah waktunya selalunya orang ataupun company kita ataupun pemimpin kita set target untuk kita ataupun kita set target sendiri. Tapi masalahnya 9% orang je yang achieve apa yang kita set nak buat awal tahun, dan 23% orang selalunya lepas minggu dah give up. 43% akan give up lepas sebulan. Jadi benda ni kita tak nak. Kita tak nak benda ni. Kita nak consistent effort yang kita plan daripada awal dan kita buat dan kita achieve. Dalam video ni saya ada beberapa tips yang saya belajar, cara daripada mentorship, daripada pengalaman sendiri, daripada apa yang saya praktis, yang saya nak kongsi kat korang, yang insya-Allah akan achieve semua impian-impian kita tahun ini. Jadi tengoklah video ni seterusnya. Ada 4 tips yang simple yang saya harap semua orang buat, dan jom jadikan tahun 2024 ni tahun yang terbaik untuk hidup kita supaya kita dapat ubah hidup kita. Tips pertama yang saya dah mula praktis daripada tahun lepas, tapi bukannya awal tahun, hujung tahun saya mula praktis, adalah solat tahajud setiap hari. Sebabnya saya dapat achieve solat tahajud setiap hari ni sebab saya pun dapat anak baru. Dan anak saya bangun pukul 3, pukul 4. Selalunya kita ambil masa sejam atau setengah jam kan nak tidurkan dia balik, nak bagi susu, nak tidurkan dia balik. Tapi lepas tu saya fikir, saya dah bangun dah pukul 4 ni, pukul 5 pagi ni saya dah bangun, kenapa saya tak solat tahajud je? Banyak orang dah kata, Islam pun dah kata, sains pun dah kata, bangun awal pada pukul 5 pagi, pukul 4 pagi beribadah ada banyak kebaikan. I recommend to any Muslim tahajud prayer. Trust me, wallahi, as a witness, they say in hadith, it's like the arrow doesn't miss its target. Maksudnya apa yang kita berdoa waktu tahajud tu, insya-Allah kita confirm akan dapat. Kita belum lagi berusaha sehabis boleh kalau kita tak tahajud setiap hari untuk menyelesaikan masalah kita tu. Anybody who wants his dua to be answered but he's not praying tahajjud doesn't really want his dua to be answered. Ada satu orang ni, dia tulis satu buku bestseller, 5am Club dia panggil. Dalam buku 5am Club tu, dia ajar benda yang sama juga. Bangun pukul 5 pagi, meditate. Nombor 2 adalah buat pergerakan, buat simple pergerakan pun tak apa. Dan nombor 3 adalah membaca. Jadi kenapa kita baru sekarang nak ikut apa yang dia kata, padahal Islam dah ajar kita untuk bangun solat tahajud, buat pergerakan, itu solat, meditate, itu solat lah. Dan juga membaca, baca Quran pada waktu tengah malam. Jadi sains dah kata, Islam pun kata ni bagus, kenapa kita tak buat lagi? So saya rasa ini adalah salah satu senjata umat Islam yang kita rugi kalau kita tak guna. Jadi untuk kongsi pengalaman saya dah mula daripada 20 Disember 2023 saya nak bangun tahajud, saya nak jadikan dia sebagai satu rutin saya. Tahu tak, first day apa yang berlaku pada 20 Disember, yang hari yang pertama saya nak start buat tahajud ni adalah saya tak bangun, saya terlepas. Jadi saya rasa macam waktu tu dah macam aduh, takkanlah first day pun kita dah terlepas kan. Tapi saya terbaca satu hadis rasanya. Dia kata kalau kita dah ada niat untuk bangun tahajud waktu tu, tapi kita terbangun waktu tu dah subuh dah, kita still akan dapat pahalanya. Hari kedua sampailah hari ke sekarang, alhamdulillah saya tak miss lagi tahajud dan saya boleh nampak perubahan dalam hidup saya. Clients dah datang, bila nak selesaikan masalah dengan senang, semua hidup jadi lebih senang. Salah satu benda juga, bila kita dah start mula tahajud ni, jangan kita rasa macam kita lagi bagus daripada orang. Just nak kongsi benda yang bagus ni yang kita kalau boleh nak semua orang buat, nak semua orang Islam buat. Sebab ni adalah satu, bagi saya adalah satu senjata umat Islam yang ramai orang umat Islam tak buat lagi. Kalau korang dah buat, alhamdulillah, tahniah. Tolong komen dekat bawah apa yang korang dah rasa bila korang dah start tahajud setiap hari. Mesti ada satu benda yang kita susah nak explain, betul tak? So kalau korang nak achieve kita punya goals tahun ni, nak arah ke lebih baik, tolonglah bangun tahajud dan mintalah waktu tu pukul 5 pagi, pukul 5.30 pagi sebelum masuk subuh. InsyaAllah kita akan dapat. Ada beberapa tips untuk bangun tahajud. Nombor 1 adalah kita of course kena tidur awal lah. Dan macam mana nak tidur awal, research mengatakan kalau kita ambil magnesium, kita punya sleep quality jadi lebih bagus, lagi senang nak tidur. Tapi bagi saya tak ambil pun magnesium tu. Bagi saya cara yang paling senang nak tidur adalah dengan exercise, dengan bersenam. Saya penat hari tu, so kalau saya penat hari tu, senang saya nak tidur. So pukul 10 dah boleh tidur dah. Dan lagi satu nak kongsi, yang ada satu ustaz ni juga, nanti saya tunjuk video lah. Dia kata tahajud ni adalah satu invitation. Sisters, if you do tahajjud, Allah has invited you to do it, so you are accepting the invitation. Baik Allah SWT. Kalau kita pernah tak kita terbangun pukul 4, 4.30 dan kita tertidur balik.
Saya rasa itu adalah invitation kepada kita untuk bangun solat tahajud, bercakap pada, komplain kepada Allah SWT, apa masalah dunia ni, dia nak selesaikan. Waktu tu lah kita dapat invitation. Tapi saya punya experience dulu adalah saya tidur balik, rasa macam beratnya nak bangun, padahal solat 2 rakaat je tahajud tu, dan kita boleh dapat dunia dan akhirat. Untuk dapat invitation ni, nombor satu adalah jaga pandangan kita. So, jaga pandangan kita, jangan tengok benda-benda lucah, jangan tengok benda-benda yang memberangsangkan, yang naikkan nafsu kita. Kita avoid selagi yang boleh. Kalau untuk orang yang ada isteri ni senang sikit, tapi sama je. Nombor 2 adalah jangan mencarut. So, kalau mencarut ni jadi macam benda biasa kan, kita avoid benda-benda situ. Kita jaga kita percakapan pula lah. Saya tak tahu kenapa rasa macam bagi ceramah agama pula, tapi ni apa yang saya nak share, pengalaman saya je. Nombor 3 pula adalah jangan hisap rokok, jangan hisap vape. So, saya tahu benda ni susah nak berhenti, tapi kena ada usaha untuk berhenti. InsyaAllah akan dapat invitation untuk solat tahajud setiap hari, untuk kita berjaya di dunia dan akhirat. Yang kedua pula, tips dia adalah untuk take care, untuk jaga diri kita ni. Kita kena jaga kita punya exercise, kita kena jaga kita punya nutrition, kita punya sleep, dan kita punya hydration. So kalau kita jaga 4 ni, insyaAllah kita boleh control, kita boleh jaga badan kita yang amanah kita daripada Allah SWT ni. Dengan ada badan yang sihat, lagi senang kita nak achieve goals kita pada tahun ni. Nap, ataupun dalam Islam dipanggil qailullah. So Islam dah kata bagus, sains pun dah kata bagus, kenapa kita tak buat? Nap 10 hingga 20 minit. Jangan nap lama-lama setiap hari, supaya kita boleh continue untuk tahajud setiap hari tu, dan untuk kita jadi lebih energized. So tips saya bila saya nap setiap hari adalah saya akan minum kopi dulu sebelum saya nap, dan saya akan nap hanya selama 20 minit saja. So ni saya tak tahu berkesan ke tak, saya tak tahu dia punya sains, saya tak tahu dia punya research, sebab saya tak tengok research dia lagi. Tapi saya terbaca, saya tak tahu tu science paper ke apa. Dia kata minum kopi sebelum nap, sebab kopi ambil masa 20 minit untuk take effect kat badan kita, dan bila kita dah habis tidur selama 20 minit, kita akan jadi refresh, dan kopi tu akan take effect, dan kita akan jadi double refresh. So tips apa yang saya buat adalah saya minum kopi dulu. Bila saya nap, saya akan nap dekat dalam bilik yang gelap. Saya akan tutup langsir semua. Kalau boleh beli langsir yang black out curtain tu, yang betul tak nampak cahaya apa-apa langsung. Kan kat bawah pintu tu akan ada cahaya sikit. Saya tutup dengan towel semua. Saya akan buat temperature dia selesa lah. Kalau boleh buka kipas ataupun aircon. Senang fall asleep bila phone tu kita tak bawa masuk dalam bilik tidur. Kita letak charge kat luar, dan kita letak airplane mode. So kita tahu memang 20 minit tu kita bagi hadiah kepada badan kita untuk tidur, untuk rehat saja, supaya the rest of the day tu kita boleh bekerja dengan 100%. So nombor 2 adalah hydration. Tadi kan cakap pasal air kan. Bagi saya tak minum lah banyak sangat, macam 2-3 liter setiap hari. Tapi yang penting saya akan rasa, bila rasa haus je saya minum air. Next adalah exercise setiap hari. First of all, exercise bagi saya yang lagi bagus adalah exercise di awal pagi, sebab waktu tu tak ada orang, soalnya orang tak bangun lagi. Kita dah solat tahajud pukul 5 kan, dan kita dah habis solat subuh. Waktu tu lah waktu yang terbaik untuk exercise. Tak kisah buat 20 minit weight training ke, buat cardio sikit ke apa. Ada satu quote ni, mulakan hari dengan something yang teruk kan, the worst that can happen to you, the rest of the day akan jadi elok je, jadi best je. Dia akan improve by the day. So kita pun akan rasa, best lah, kita dah exercise pagi tadi, nak buat kerja, nak buat business, nak jumpa orang pun rasa macam lebih semangat, lagi best. Cuba korang try. Kalau korang tak exercise ataupun tak biasa exercise, cubalah buat benda-benda yang simple. Boleh kemas rumah, buat mop ke apa benda kan, mop rumah ke, sapu lantai ke, kemas rumah. Nombor 2, kalau rumah dah bersih, pergilah jalan around the neighborhood ke apa, jalan-jalan kat taman, jalan sekejap je. Nombor 3 adalah weight training kat rumah, ataupun yang lagi elok lagi adalah pergi gym, workout kat gym. Dan lagi elok daripada tu lagi adalah, tapi dia mahal lah, hire personal trainer. Cakap kat dia goals apa yang kita nak. Kita nak kurus ke, kita nak lebih fit ke, nak lebih sihat. Okay, nombor 3 adalah set goals. Tahun 2024 of course kena set goals. Tak adanya kita tak akan achieve kalau kita tak set sesuatu goal. Tapi tips dia, bila kita set goal, jangan set banyak sangat goal. Jangan set 1, 2, 3, 4 sampai 10 goal kita nak achieve tahun ni. Saya ikut experience saya lah. Saya dah mula goal setting punya exercise ni daripada tahun 2011. Daripada saya umur 20, daripada first year yang saya start sebagai ejen takaful ni, saya dah diajar untuk set goal setiap awal tahun. Tapi mistake ramai orang buat adalah kita set banyak sangat goal. Kita nak ni, nak tu, nak ti, nak. Tips dia adalah untuk set satu big goal je.
Satu je. Yang kalau boleh pun 2 small goals yang related dengan goal yang besar tu. Goal saya tahun ni adalah untuk simpan RM100,000. As korang boleh tengok dalam video saya yang sebelum ini. Tu ada cara-cara saya dah detail blueprint saya macam mana nak achieve RM100,000 pada tahun ni yang korang boleh buat juga. Okay, ikut experience saya. Soalnya sedar tak sedar, tengok dah hujung Januari dah. Dan kalau kita tak mula daripada bulan Disember hari tu, results akan datang lambat. Jadi selalunya orang akan give up, macam saya cakap kan, 43% orang akan give up pada hujung Januari. Jadi kita kena selalu track kita punya goals. Kita kena bagi tahu kita punya goal, bagi tahu kat isteri kita, bagi tahu kat manager, bagi tahu kat kawan-kawan. Cakap, tahun ni aku nak simpan RM100,000 tau. Macam saya bagi tahu semua orang kat YouTube ni. Kat situ ada accountability. Adjust kita punya effort based on kita punya goals tu. Berapa banyak lagi kita ketinggalan. Kalau contoh kita nak hilang 10 kg tapi kita belum buat apa-apa exercise, belum pergi gym, belum sign up apa-apa, itulah masanya untuk take action. Yang paling penting adalah kita kena tulis kita punya goal tu. Kita kena tulis dekat piece of paper sebab research mengatakan lagi kita tulis, lagi kebarangkalian untuk achieve-nya lagi tinggi. Nombor 4 adalah simple je. Take action. Kena buat je. Sebab banyak orang dia cakap tapi dia tak buat. Kenapa dia orang tak buat adalah dia orang kata dia orang tak ada lagi apa yang diperlukan untuk mula. Macam contoh, saya punya experience dululah. Sebelum nak start sesuatu, mesti nak kena ada complete equipment. Macam sebelum ni, masa COVID tu, ramai orang buat podcast. So, saya pun nak buat podcast juga. Sebelum saya buat apa-apa, saya beli mikrofon 2, satu synthesizer untuk masukkan 2 mikrofon tu. Kamera saya beli dan saya beli benda yang untuk halang bunyi tu. Saya letak kat dinding semua tau. Tapi, saya tak tahu pun macam mana nak guna semua benda tu. Saya spend banyak sangat duit. Lepas 2 episod podcast tu, saya dah tak buat dah. Kenapa? Sebab sebenarnya equipment ni tak penting. Bagi saya, equipment ni sekarang bagi saya sedar lah. Yang penting kita kena mula dulu. Kita kena start dulu dan kita review. Apa yang kita perlukan? Kita perlukan lighting ke? Kita perlukan mikrofon yang lebih bagus ke? Kita perlukan kamera yang lebih bagus. Jadi video yang saya tengah buat sekarang ni, saya guna phone je. Tak guna pun kamera yang mahal. Kita biasakan badan kita dulu. Dan kalau kita beli semua equipment yang bagus, macam contoh saya nak buat YouTube channel ni, kalau saya mula start dengan DSLR, kamera yang paling mahal dan paling canggih, saya tak tahu pun macam nak guna DSLR tu. Tak berbaloi. Start je dengan apa yang kita ada. Itu je lah nak cakap. Start je dulu. Kalau kita rasa macam nak workout, nak tahun ni kita nak hilang 10 kg, tapi rasa macam tak sign up gym lagi, tak payah sign up gym. Pergi je lari je kat taman tu. Kalau korang rasa tak lari lah, tak ada jogging shoes, tak apa, lari kaki ayam je. Buat je. Yang penting mula dulu dan improve setiap kali kita buat. Improve 1%. So itulah 4 tips simple yang saya nak semua orang try tahun ini supaya kita dapat achieve apa-apa yang kita nak tahun ini, supaya kita dapat kehidupan yang lebih baik pada tahun 2024 ni, insya-Allah. So jadi kalau korang ada apa goals nak buat tahun ini, boleh tolong share dekat comment section kat bawah untuk saya nak tengok kan. Ada setengah mungkin nak start YouTube channel ke, nak start jadi podcaster ke, nak start painting business ke, tolong share kat bawah. Nanti saya nak tengok, insyaAllah. Saya doakan semua orang, including saya, achieve goals kita tahun ni. Dan yang paling penting, yang saya tips nombor 1 tadi adalah solat tahajud, menangis kepada Allah SWT, minta daripada dia, cakap kat dia, komplain kat dia. Dia sentiasa mendengar. So itu je nak kongsi pada video kali ni.